Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar anda semua? Kembali berjumpa dalam pembelajaran online kita pada kali ini. Kita akan teruskan pembelajaran kita dengan melihat topik komposisi udara. Okey, apabila kita membincangkan tentang udara, kita nak tahulah apa sebenarnya dimaksudkan dengan udara yang ada di sekeliling kita. So, udara ini sebenarnya adalah jirim yang kita tak dapat lihat, tetapi kita dapat rasa kewujudan dia. Okey? So, sebenarnya udara yang berada di sekeliling kita ni merupakan campuran beberapa jenis gas, campuran wap air, habuk dan juga mikroorganisma. So, dalam udara atmosfera di sekeliling kita ni, dia punya composition ataupun komposisi dia ada lebih kurang 78% nitrogen, 21% oksigen, 0.03% karbon dioksida dan 0.97% gas nadir dan juga bahan-bahan yang lain. Okey, bagaimana kita boleh tentukan peratusan oksigen dalam udara? Kita boleh tentukan dengan melakukan satu eksperimen sebagaimana susun atom barang yang ada di sebelah saya ni lah. Ini kalau eksperimen makmal. Tetapi kita boleh lakukan eksperimen ini di rumah dengan dengan konsep yang lebih kurang sama lah. Kita nyalakan lilin dalam satu mangkuk dan kemudian kita akan biarkan lilin tu menyala lah. Lepas tu dalam tu ada air, kita akan telangkupkan cawan ke apa dan apabila lilin tu padam, paras air akan naik. So kat situlah kita boleh tahu berapa komposisi oksigen dalam udara. Kerana apa? Pembakaran akan menggunakan segala oksigen yang ada. Okey, tadi kita dah tahu udara di sekeliling kita merupakan campuran kepada beberapa jenis gas, oksigen, karbon dioksida, nitrogen dan juga gas nadir. So, apa fungsi atau kegunaan dan kepentingan gas ini? Okay, kita lihat satu persatu lah. Gas oksigen, sangat penting ni. Gas oksigen ni pentinglah untuk kita bernafas sebab kita menyedut oksigen menghasilkan karbon dioksida. Selain daripada itu, oksigen ni sangat diperlukan untuk pembakaran. So, dia pentinglah dalam pembakaran enjin roket ataupun untuk kimpalan, welding ataupun potong bahan logam yang dalam industri sebab perlukan guna api ataupun juga dia digunakan sebagai penyediaan dalam pelbagai jenis sebatian. Gas yang kedua ialah gas karbon dioksida. Walaupun dia punya composition dia rendah, lebih kurang 0.03%, tapi gas karbon dioksida sangat penting untuk proses fotosintesis, untuk buat air gas, minuman berkarbonat tu sebenarnya guna karbon dioksida dan juga digunakan sebagai alat pemadam api dan berfungsi sangat penting dalam kitar karbon. Gas nitrogen yang banyak, 78% itu sangat penting untuk penghasilan asid nitrik dan amonia untuk pertanian. Dia juga penting dalam kitar nitrogen dan juga nitrogen cecair digunakan sebagai ejen penyejuk sebab gas nitrogen cair ini sejuk sebenarnya. Dan gas nadir lain maksudnya gas yang tidak balas, okey. Dia ada beberapa kegunaan lah, antaranya ialah gas helium untuk mengisi belon udara dan juga belon kaji cuaca. Helium ni diisi dalam belon, lepas tu dia lepaskan belon tu ke atas untuk kaji tentang cuaca, ataupun gas neon yang digunakan dalam lampu iklan, yang lampu kat iklan yang papannya cantik kan, itu semua adalah gas neon. Itu pun gas nadir. Dan juga gas argon. Gas argon digunakan untuk mengisi dalam mentol. Sebab apa? Gas nadir ni dia tidak balas dengan unsur lain, so dia stable lah. Okey, tadi kita dah bincangkan berkenaan dengan gas. So, sekarang saya nak ceritakan ada dua kitar yang penting dalam menceritakan tentang komposisi gas dalam udara. Yang pertama ialah kitar karbon dan yang kedua ialah kitar oksigen. So, apa itu kitar karbon dan apakah itu kitar oksigen? Pertama sekali kita ingin lihat apakah yang dimaksudkan dengan kitar karbon. So, kitar karbon ni sebenarnya melibatkan proses yang melibatkan dengan gas karbon dioksida. So sebenarnya kitar karbon ini kita boleh bahagikan ataupun dia melibatkan dua proses yang paling utama. Pertama, proses pembebasan karbon dioksida ke atmosfera dan yang kedua ialah proses penyerapan karbon dioksida dari atmosfera. So proses yang pertama, pembebasan. Apakah dia aktiviti-aktiviti ataupun proses yang boleh menambahkan karbon dioksida dalam udara? Pertama, respirasi. Respirasi ni kita bernafas manusia, haiwan, tumbuhan dan sebagainya bila bernafas akan menghasilkan karbon dioksida.
Kedua, pembakaran bahan api fosil, kita bakar petroleum, hidrokarbon pun akan menghasilkan karbon dioksida. Dan yang ketiga, penguraian bahan organik ataupun proses perebutan lah semua bahan benda-benda hidup kalau mati, dia akan juga menghasilkan gas karbon dioksida. So, tiga yang saya sebutkan tadi akan menambahkan karbon dioksida. So, karbon dioksida ini dikekalkan kadarnya dengan ada proses yang akan serap balik karbon dioksida ini. Apakah proses tersebut? Proses tersebut ialah proses fotosintesis yang dijalankan oleh tumbuhan. So, proses fotosintesis ini akan menyerap karbon dioksida sekaligus menyebabkan kitar karbon tersebut berlaku dalam keadaan yang seimbang. Okey, kalau tadi kita dah lihat tentang kitar karbon, kita banyak bercerita tentang gas karbon dioksida saja. Sekarang kita melihat kepada kitar oksigen. So, kitar oksigen ini kita bincangkan tentang dua jenis gas yang penting, iaitu gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. So, sekarang kita lihatlah. Gas oksigen ni sebenarnya ada dalam atmosfera kita dan digunakan dalam beberapa proses. Antaranya respirasi lah, pernafasan oleh manusia, tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Yang kedua, proses pembakaran. Pembakaran juga akan menggunakan oksigen yang ada dalam atmosfera. Okey, so pembakaran dan juga respirasi ini akan menghasilkan gas karbon dioksida dalam atmosfera. Okey. Antara proses lain yang juga menggunakan gas oksigen ialah proses pengaratan besi. Kalau besi berkarat sebenarnya dia juga akan menyerap atau menggunakan oksigen. So tadi kita dah bincangkan tentang penyerapan ataupun penggunaan oksigen. So ada satu proses ni dia bebaskan oksigen, iaitu proses fotosintesis, iaitu proses tumbuhan membuat makanannya sendiri menggunakan cahaya matahari akan membebaskan oksigen ke dalam atmosfera. So, secara tak langsung kita ini akan menjadi lengkap dan sempurna. Okey, so kitar karbon ataupun kitar oksigen ini sebenarnya sangat penting untuk pastikan alam sekitar kita berada dalam keadaan yang seimbang. So, nak pastikan alam sekitar kita ataupun kitar oksigen dengan kitar karbon ini seimbang, kita kena laksanakan langkah-langkah tertentu untuk elakkan gangguan. Antara lain, termasuklah kita sediakan hutan simpan, sebab hutan ni akan melakukan proses fotosintesis. Dia akan membebaskan oksigen, menyerap karbon dioksida dan sebagainya. Selain itu, kita juga dapat perlu untuk mengelakkan pembebasan asap kenderaan secara berlebihan. Janganlah banyak sangat guna kereta. Kita guna angkutan awam ataupun kenderaan-kenderaan lebih mesra alam sekitar dan sebagainya. Kita juga perlu untuk menghadkan penggunaan racun serangga secara tidak terkawal. Selain daripada itu juga, kita perlu untuk tidak melakukan pembakaran hutan, sebab pembakaran hutan ini dalam musnahkan hutan. Lepas tu pembakaran tersebut pun akan menambahkan karbon dioksida dalam udara. Dan nak tak nak pun hutan kadang-kadang kita terpaksa melakukan pembalakan kan. So kita perlu untuk lakukan pembalakan yang terkawal secara pilihan, dan lepas dah potong pokok balak tu, lakukanlah penanaman semula. So perkara-perkara ini perlu untuk kita lakukan untuk mengelakkan gangguan kepada kitar oksigen dan juga kitar karbon. Itulah dia berkenaan dengan komposisi udara. Kita dah lihat berkenaan dengan komposisi, berkenaan dengan kitar karbon, kitar oksigen dan sebagainya. Sehingga kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.